Baik, terima kasih kerana bersama kami dalam Malaysia Petang ini. Kami hari ini, saya berpakaian merah. Sudah pastilah ada melambangkan sesuatu. Mungkin kita tak berhenti bercerita berkenaan BMI tadi. Tapi kita tinggalkan dulu berkenaan dengan BMI. Hari ini tajuk kita adalah berkenaan dengan kita pilih. Berkenaan dengan pemilu 2024 yang ketika ini sedang berlangsung di negara jiran kita iaitu Indonesia. Negara burung Garuda di mana pesta demokrasi sehari terbesar dunia sedang berlangsung di sana. Dan ketika ini pastinya meskipun undi telah pun dibuang, tetapi ketika ini pastinya bahang semakin kian terasa kerana ia akan menjadi penentu siapakah yang akan menjadi pemimpin Indonesia, calon presiden ataupun kapres seterusnya antara tiga penjuru itu berdepan dengan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo iaitu bergelut. Saya nak cakap pun dia terlalu panas sebenarnya. Tak macam mana kita nak gunakan iterasi ataupun bahasa Indonesia mau kita ke sanakah ataupun bagaimana? Tapi calon presiden dalam bahasa Indonesia apa Tuan? Calon presiden, capres. Okey, sebut biar betul ya. Baik, sedikit berkenaan dengan peratusan penuh quick count yang dikatakan mungkin dia akan ketahui seawal pukul 6 petang dan hasil penuh tinjauan dan dapatan quick count atau perhitungan cepat pemilihan umum Indonesia ataupun singkatannya Pemilu 2024 akan diketahui seawal jam 6 petang ini waktu tempatan. Bagaimanapun dimaklumkan oleh wakil wartawan kita Hilman Jamil di Jakarta ketika ini dimaklumkan bahawa untuk pemilihan quick count ini mungkin sama ada hari ini boleh diumumkan ataupun kalau terpaksa melakukan lagi satu pusingan mungkin esok akan dilakukan. Ini menurut quick count survey baru sampai 50% saja menurutnya dan setakat pukul 4 tadi beliau memaklumkan ketika ini Prabowo dan juga pasangan Gibran mendahului iaitu 59.15% dan diikuti dengan Anies dan juga Muhaimin iaitu 20.61% dan seterusnya Ganjar dan pasangan Mahfud 20.24% bagi quick count. Dan bagaimanapun ini menurut pakar komunikasi lembaga survei Kedai Kopi Rosnindar Priyo, hasil itu bergantung kepada keadaan logistik semasa tinjauan itu dilakukan. Dan sedikit intro berkenaan pilihan umum dan mungkin juga dalam pada itu kerana kita tahu Indonesia ini negaranya adalah luas, hasil itu juga bergantung kepada keadaan logistik semasa tinjauan yang dilakukan. Dan sementara itu mungkin kita boleh terus langsung bersama dengan kita punya tetamu yang telah pun sedia berada di talian Zoom ketika ini iaitu Encik Khairul Arifin Muhammad Munir merupakan pengurus kanan penyelidikan Institut Darul Ehsan. Assalamualaikum Encik Khairul. Waalaikumsalam. Berbaju merah hari ini ya. Okey Encik Khairul. Bersemangat nampaknya. Mungkin Encik Khairul boleh kongsikan mengenai keunikan demokrasi yang disebut sebagai pemilu ataupun pemilihan umum di Indonesia. Apa unik dan bezanya dengan Malaysia dan mungkin daripada jawapan daripada yang kita nak ni daripada segi proses dan juga perbezaan dari sistem yang mungkin boleh dikongsikan. Baik, pertamanya hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Mereka menunggu ini agak lama ya. Satu perkara yang menarik dalam pemilihan atau disebut pemilu pilihan raya di Indonesia ni, di mana kita dapati bahawa tarikh untuk pilihan raya ni telah pun diketahui lebih awal. Jadi sebenarnya bagi masyarakat Indonesia 14 hari bulan pada hari ini dia dah tahu dah beberapa tahun yang setahun yang lalu telah ditetapkan. Dan proses yang disebut sebagai proses kempen juga telah berlaku 3 bulan sebelum ya. Jadi ini adalah satu proses yang cukup menarik dan bahkan masyarakat Indonesia sebenarnya berhadapan dengan tahun pilihan raya. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun pilihan raya di mana kita akan ada pilihan raya pada kali ini 14 hari bulan ini pada 14 Februari ini untuk pemilihan 5 kertas undi yang harus dicoblos. Itu coblos. Kita guna kaedah memangkah. Mereka menggunakan paku cucuk di dia namakan itu proses coblos. Jadi uniknya kita kalau kita di Malaysia biasa kita pangkah ya. Mereka tidak. Dipanggil proses mencoblos. Tu maknanya batang paku diberikan pada pengguna cucuk kepada kertas undi yang nak dipilih. Jadi ada setiap orang akan menerima 5 kertas undi.
undi itu adalah pemilihan yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian Dewan Legislatif ataupun DPR, kemudian yang ketiga DPPRD, iaitu Dewan Perwakilan Daerah Wilayah macam kita negeri gitu. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Perdi Kota, dan juga adalah Dewan Perwakilan Daerah di PPD. Itu dia punya ni. Dan ada satu lagi, sepatutnya dahulu dicadangkan supaya pilihan pilkada ataupun kepala daerah sekali kan. Sepatutnya ada satu lagi. Tapi konsensus akhirnya masyarakat ada juga diputuskan supaya diasingkan pada bulan November nanti. Jadi rakyat Indonesia ni, apa yang berlaku pada hari ini ada mereka memilih untuk 5 kertas undi. Kemudian kalaulah yang paling hangat dibincangkanlah tentang pilihan presiden dan wakil presiden. Kalau presiden dan wakil presiden ini mencapai lebih 51% undiannya, maka tak perlu pergi kepada pusingan kedua. Kalau kurang, maksudnya perlu ada pusingan kedua. Maksudnya pertengahan tahun nanti akan ada pengundian sekali lagi khusus untuk presiden dan wakil presiden, dan kemudian di hujung tahun pula November akan diadakan suara pilkada, iaitu kepala daerah pula yang governor. Dan akhir tahun 2025 barulah selesai semua pilihan raya. Dan ini adalah yang pertama kali dibuat, yang diistilahkan di dalam Indonesia, pilihan raya serentak. Sebab kalau sebelum ini pilihan raya presiden 1 tahun, tahun berikutnya legislatif, kemudian dia ada setiap tahun itu ada pilihan raya. Jadi kali ini dibuat serentak supaya apabila masuk 2025 itu adalah tahun untuk pemerintahan. Itu uniknya pilihan raya di Indonesia yang berlaku pada hari ini. Dan satu lagi yang saya nak tambah sedikit bezanya dengan di Malaysia, iaitu tempoh pilihan raya. Kalau di Malaysia kita punya tempoh tu biasanya kita buka dalam 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang. Tetapi di Indonesia tempohnya hanya 6 jam saja. Pukul 7 sampai pukul 1. Apa bezanya? Kalau di Malaysia kita ada pusat pusat pengundian. Di setiap pusat pengundian itu kita pecah kepada saluran-saluran. Ya, betul. Tiap saluran kita ada 600 atau 500 pengundi. Tapi di Indonesia saluran itu dipecahkan mengikut lokaliti. Ini bermaksud masyarakat di Indonesia dia tidak perlu lagi untuk pergi bergerak jauh-jauh. Dia tempat mengundi dia di lokaliti. Maksudnya kalau satu taman perumahan itu ada 500 orang penduduk, 500 orang penduduk itulah di situ. Maknanya dia akan buat di surau, dibuat di balai raya, dibuat di sekolah, dibuat di rumah kampung, ataupun dipasangkan bangsal-bangsal, ataupun di dewan orang ramai. Jadi satu kawasan buat tempat mengundi hanya 500, dipanggil TPS, tempat pungutan suara. Jadi satu TPS itu dalam 500-600 orang saja. Jadi dalam masa tempoh 6 jam pilihan raya boleh selesai. Cuma cabarannya adalah mengira. Jadi proses mengira dia panjang, dan keputusan rasmi sebenarnya yang disebut tadi itu adalah keputusan rasmi, ataupun dalam istilah ni ada 3 istilah, ada quick count, ada poll dan sebagainya. Tapi yang rasmi 1 bulan. Nak tunggu keputusan rasmi ni 1 bulan yang rasminya, iaitu pada 15 Februari sampai 20 Mac. Sebab proses panjang. Setiap satu TPS tu boleh buat bantahan lagi dan sebagainya. Jadi dia ada proses. Jadi 1 bulan, malah masa pilihan raya yang lepas disebabkan terlalu tension sehingga kan ada yang meninggal masa belakang. Ada perang. Ada yang sebab proses pengundian dan sebagainya. Protes. Jadi ini antara perkara yang menarik lah, sebab pengundi yang cukup ramai, 200 pengundi. Bayangkanlah bezanya dengan Malaysia. Menarik sekali kerana saya fikir ada juga beberapa perubahan yang dilakukan untuk penambahbaikan kepada pemilihan pemilu kali ini. Bagaimana pula kalau Cik Khairul melihat apakah isu-isu yang melatari pemilu pada tahun 2024? Kalau kita lihat
ketika kampanye ataupun kempen pilihan presiden, pelbagai corak dan warna telah dilontarkan. Masing-masing nak debat gunakan apa orang kata ideologi masing-masing. Contohnya sebagai Anies, mungkin ada sokongan daripada pilihan ulama, mungkin Ganjar, mungkin ada sokongan daripada pihak-pihak yang urban ataupun suburban, tetapi Prabowo pula lain pula ceritanya. Bagaimana Cik Khairul sendiri melihat keadaan ini? Baik, sebenarnya di Indonesia dia antara yang unik jugalah selain yang saya sebut tadi dan berkait dengan isu ni tadi, dia ada 3 badan yang mengoperasikan pilihan raya tu. Jadi 3 badan inilah yang sebenarnya yang mengawal, yang melihat, yang memantau. Yang pertama sekali disebut KPU, KPU lah. Disebut KPU lah, Komisi Pemilihan Umum, iaitu itulah SPR-nya, Suruhanjaya Pilihan Raya. Dia bersifat untuk operasi sajalah, ya, operasi menguruskan pusat pengundian, daftar pemilih dan sebagainya. Di bawah, di atas KPU ada satu lagi badan dinamakan Bawaslu. Bawaslu ni badan pengawas pemilu, iaitu bertanggungjawab untuk mengawas proses pilihan raya. Jadi SPR dalam contoh di Malaysia ni, kalau di sana KPU ni juga diawasi, ya. Dan ada satu lagi yang dipanggil lembaga, dia ada juga di KPP, Dewan Etik, ya, yang mana akan melihat keseluruhan proses pilihan raya. Jadi sebenarnya dipantau dekat calon-calon yang bertanding, isu dan sebagainya. Proses demokrasi di Malaysia agak unik, sebenarnya terbuka, terbuka sungguh. Kalau dahulu memang banyak sekali penggunaan poster dan sebagainya, sekarang ni agak kurang, tetapi penggunaan media sosial, penggunaan TV itu ada airtime tersendiri, ya. Ruang yang diberi itu cukup luas. Bahkan dalam proses demokrasi di Indonesia banyak juga unsur-unsur kreatif dibuat, ya. Contohnya setiap kunjungan itu akan ada dia punya label, dia punya setiap dapat umum itu dangdut kena ada kena ada acara makan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara penting. Cuma dalam kepanasan politik demokrasi di Indonesia ada beberapa isu-isu yang melatari lah. Sama seperti Malaysia dalam siri pilihan raya kita yang lepas, antara isu yang paling core sekali adalah isu ekonomi. Jadi itu sebabnya kalau saudara kita lihat, ya, ada tiga capres dan cawapres ini, calon presiden dan wakil presiden ini, dalam debat ada 5 kali debat terbuka yang dibuat, mereka harus bersetuju untuk hadir dan terlibat. Yang mana antara isu utama adalah kita lihat isu ekonomi. Itu antara perkara besar, perkara pokok, kerana ia melibatkan isu bread and butter dan kebanyakan kita juga mahukan soal-soal pekerjaan dan sebagainya itu, ya. Dan di samping itu dalam minggu terakhir ni saya lihat ditimbulkan juga isu integriti. Jadi wujud serangan-serangan kepada presiden yang sedia ada dan juga pihak-pihak yang disokong oleh presiden, dan isu integriti juga, rasuah, hak sivil ini nampak perkara yang naik lah, ya. Berterusan lah, isu yang sentiasa berterusan, ya, Cik Khairul, ya. Dan sosial lah, saya nampak itu perkara utama lah yang dibangkitkan oleh dalam banyak perbincangan. Baik, Cik Khairul, berbaki beberapa minit saja, 1 minit dalam tu. Bagaimanakah calon-calon, potensi calon yang manakah yang akan dijangkakan menjadi presiden dalam andaian daripada Cik Khairul sendiri yang melihat kepada situasi sekarang? Okey, di Indonesia ni keputusan rasmi agak lambat. Jadi apa yang berlaku adalah mereka mewujudkan satu disebut ke sistem quick count. Quick count ini dijalankan oleh badan survey yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Jadi ada beberapa badan survey lah yang buat quick count. Dulu dia ada satu lagi exit poll. Exit poll ni orang lepas keluar mengundi, dia boleh bertanya siapa yang boleh undi, tapi exit poll ni tidak dibenarkan lagi sebabkan dia mengambil proses. Sebelum pilihan raya pun orang dah tahu dah berapa percentage. Sekarang ni itu pun quick count hanya dibenarkan tadi, diisytiharkan selepas jam 3 petang waktu Indonesia. Jadi kerana walaupun tutup pukul 1 diberi ruang untuk itu. Jadi quick count inilah yang sedikit sebanyak memberi tanda aras. So quick count tu maksudnya
mereka meletakkan ejen-ejen di pusat penjumlahan dengan posisi tertentu, dengan kiraan statistik tertentu, akhirnya mereka dapat ramalan kepada siapa yang menang. Dalam kepanasan sekarang ni, tumpuan banyak kepada capres dan wapres lah, presiden. Jadi soal mana parti yang dominan apa tu agak terlalu awal. Tetapi selesaikan dahulu banyaknya adalah kertas undi satu tu yang menjadi dambaan kepada masyarakat untuk melihat presiden dan presiden. Jadi bergantung, nampak keadaan sekarang ini ialah presiden nombor 2 iaitu Presiden Gibran nampaknya ke depan 62% berdasarkan count 1 jam. Jadi baik. Tapi baru 50% tu. Jadi macam-macam boleh berlaku lah dalam keadaan sekarang. Betul. Dan kalau kita lihat Cik Khairul, seperti mana Cik Khairul cakap tadi, proses dia masih panjang. Masih panjang. Berliku-liku lagi perlu dilalui dengan adanya pilkada apa tadi tu pilkada 204.8 juta rakyat Indonesia. Inilah tanggungjawab mereka laksanakan. Apa pun terima kasih kepada Cik Khairul Arifin Muhammad Munir, Pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ihsan IDE, kerana bersama kami. Ini sahaja masa yang kami ada. Apapun nanti kami akan kongsikan lebih banyak lagi berkenaan dengan Pemilu 2024 bersama anda dari masa ke semasa di Bernama TV. Saya Ana Zulkifli.